Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul di dalam dewan ini, dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar pertemuan, perkumpulan, perhimpunan pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang kedua, saya minta maaf agak terlewat sikit sebab jalan agak sibuk sikit tadi ni. Saya keluar tu awal dah, tapi jalan tu dia kalut sikit, maklum. Bukan salah saya, salah jalan. Kalau jalan dia tak kalut tadi ni, saya sampai awal. Terlewat sebab jalan tu kalut sikit. Kita nak sambung pengajian kitab kita Bahrul Madhi juzuk yang ke-15. Kita sampai pada muka surat 27, masalah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah membesarkan sahabat Nabi dan memuliakannya. Sungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah 29 itu, Nabi nak cerita hari ni, Tok Syekh kita nak kupas bagaimana kita ni disuruh oleh syarak, disuruh oleh Nabi, disuruh oleh agama kita ni membesarkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Jangan memperkecilkan sahabat dan jangan menghina para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita baca pada bulan lepas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Umar qala khatabana Umar bil Jabiyah faqala ya ayyuhan nas inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum. Diriwayatkan daripada sahabat, daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis pada bulan lepas. Namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah berkhutbah di hadapan sidang jemaah yang banyak oleh khalifah
Yang kedua bagi Rasulullah, iaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di tempat bernama Al-Jabiyah. Al-Jabiyah itu suatu qaryah, di bandar Damsyik. Maka berkata ia dalam khutbahnya, hai sekalian yang hadir, bahawasanya kami berdiri berkhutbah di dalam sekalian kamu ini ialah sebagaimana berdiri berkhutbah Nabi SAW di dalam kumpulan kami sahabat-sahabat, memberi nasihat dan memberi ingat akan sahabatnya, serta mengajarnya, disuruhnya buat bagian dan jangan buat bagian. Maka aku pun demikian juga berdiri di sekalian kamu ini, menunjukkan dan menyampaikan apa nasihat dan pengajarannya yang diberikan kepada Nabi dan kepada kami, akan beberapa nasihat pengajaran yang banyak. Setengah daripadanya ialah sabdanya, aku berpesan dan aku beri jaga akan sekalian kamu dengan segala sahabatku, hendaklah ambil peduli akan mereka itu, kemudian sekalian golongan yang mengiringi mereka itu. Sayyidina Umar kata, lah ni aku berdiri di depan hampa ni, aku berkhutbah di depan hampa ni, aku nak pesan kepada hampa ni lagu mana yang Nabi SAW berkhutbah, berpesan kepada kami dulu ni. Sayyidina Umar abang, lagu mana Nabi pesan, lagu mana Nabi nasihat kami, lagu itulah aku nak pesan dekat hampa. Apa yang Nabi pesan, bahawa dekat sahabat-sahabat aku ni, sahabat-sahabat ni, kena ambil peduli. Jangan duk perkecilkan mereka, jangan duk hinakan mereka, jangan duk perjatuhkan mereka. Jangan. Nabi larang. Tak boleh. Nabi kata jangan duk perkecilkan mereka, jangan duk hina. Lagu mana lah ni yang berlaku ni? Yang kata puak-puak Syiah ni duk hina para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tak boleh. Jangan. Dia yang dia main masalah 30 malam ni. Dia main masalah ni, dia kata apa dia? Sabda Nabi, aku pesan pada sekalian kamu dengan segala sahabatku, yakni hendaklah besar dan muliakan mereka itu dan memberikan segala hukuknya. Sahabat ni Nabi kata jangan duduk pelekeh, kena mulia, kena angkat, jangan duduk perkecilkan mereka, dan memberikan segala hukuknya. Apa dia maklum hukuk? Hukuk tu apa dia tu? Garis pitang tu maklum tulis hak-hak. Sahabat ni ada hak mereka yang kita kena tunai dekat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tu dipanggil sebagai hukuk. Hukuk ni jamak daripada hak-hak. Maknanya kena bagi hak-hak. Maka janganlah sekalian kamu tiada ambil peduli dan ambil bicara akan mereka itu dan menghina-hinakannya. Jangan. Sebut Sayyidina Abu Bakar, kita letak radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai dia. Sebut para sahabat radhiyallahu an. Kalau ramai, ridwanullah alaihim ajma'in. Ni di antara adab kita yang disebut oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila sebut sahabat radhiyallahu an, sebut sahabat radhiyallahu an. Ada orang tanya, ustaz, macam mana pula Sayyidina Ali? Bila mai kepada Sayyidina Ali, boleh sebut dua. Yang ni saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kata-kata daripada almarhum Dr. Abdul Aziz bin Hanafi rahimahullahu ta'ala, dia sebut, bila sebut Sayyidina Ali boleh sebut dua. Karramallahu wajha wa radiyallahu an. Boleh sebut dua-dua. Ada yang nak main kata siapa yang sebut Sayyidina Ali dengan gelaran karramallahu wajha, hak ni Syiah. Saya dengar dengan telinga saya, almarhum kata boleh sebut dua-dua. Radiyallahu an pun boleh, karramallahu wajha pun boleh. Jangan duk hina sudah. Karramallahu wajah, Allah Ta'ala muliakan wajah dia. Sebab apa dia? Di antaranya wajah Sayyidina Ali ni tidak pernah menyembah berhala, kata ulama.
Sayyidina Ali ni dia tak dan wajah dia tak dan sembah berhala kat long. Dia tak dan, dia terus memeluk Islam. Sebab tu dikatakan Allah Ta'ala memuliakan wajah dia. Beza dengan puak-puak Syiah. Ada satu kejadian, kalau tak salah saya 2012 kot. Kita pilihan raya baru ni 2018. Sebelum pada tu kita pilihan raya 2013. Masa dekat-dekat pilihan raya 2013 ni, ada satu sekolah rendah dekat area Al-Ustaz tu. Satu orang ustazah ni dia buat laporan ke Jabatan Mufti. Masa tu ayah saya Mufti dari Kedah masa tu. Dia ustazah ni kata, saya ni duk mengajak di sekolah rendah tu, duk mengajak. Sekolah rendah tu duk mengajak. Ustazah ke ustaz yang buat laporan tu saya ingat-ingat lupa. Tengah-tengah duk mengajak ni, duk dengar budak-budak ni. Dia mengajak di bawah. Kelas atas tu dia dengar budak-budak tu. La'natullah, la'natullah, la'natullah. Dia kata ni awak bunyi pelik ni. Cari-cari la'natullah alaiha, la'natullah, la'natullah. Bunyi itu pelik. Ustazah ni pun naik tangga, tengok atas. Satu kelas tu duduk tengah mengaji pendidikan Islam. Ustaz ke ustazah yang mengajak tu Syiah, menganuti fahaman Syiah. Dia duk ajak budak-budak sekolah rendah tu, bila dia sebut Sayyidina Umar, sebutlah la'natullah. Budak-budak ni pun haram tak tahu apa la'natullah. Bila sebut Abu Bakar, sebutlah la'natullah. Budak-budak ni pun sebut. Bila sebut Aisyah, budak-budak ni pun la'natullahi alaiha. Ni berlaku di negeri Kedah. Ni di antara fahaman yang wajib dibenteras. Ni saya nak abangkan maklum-maklum. Lah ni maklum zaman cabaran akhir zaman ni, di antara cabarannya kita berhadapan dengan cabaran daripada sudut akidah. Ni dia duk main ni. Cabaran daripada sudut apa dia? Daripada sudut akidah. Fahaman yang macam-macam. Dalam negara kita ni, fahaman ni pun dah macam Bursa Saham Kuala Lumpur. Ditutup bercampur-campur. Macam-macam pahaman tu ada. Syiahnya, liberalnya, wahabinya, macam-macam tu ada. Sebab tu saya ada sebut, apa yang kita nak pagak anak-anak kita ni, kita nak pagak dengan apa tuan-tuan? Maklum berada anak. Mungkin zaman maklum membesarkan anak-anak maklum ni berbeza. Cabaran dia dengan Allah. Saya buat main anak saya hak sulung. Anak sulung saya ada dalam kereta. Anak sulung, bini sulung. Anak sulung dengan bini sulung. Bini apa tak? Semangga tu lah maklum oi. Pergi sembang ni mau kemas, orang nampak takut. Kita pun sembang depan orang lah. Depan bini tak sembang, kita takut dengan dia. Sembang depan orang biar nampak orang gerun dengan kita. Anak saya sulung maklum umur baru 5 tahun tu ni. Okey lah 5 tahun. Saya duduk pesan, saya duduk kata kat bini saya, cabaran kita nak besar dia nanti ni tak sama dah dengan apa yang kita duduk 2022 ni. Saya beranak, mak saya beranak tahun 90. Zaman ayah saya membesarkan saya berbeza cabaran dia pada waktu tu dengan lah ni. Lah ni saya nak tanya maklum nak jaga anak-anak ni macam mana? Tuan-tuan nak jaga anak-anak tuan-tuan ni macam mana lah ni? Kebung tak bagi main. Kalau dulu kita nak jaga anak-anak maklum, macam saya ni, ayah saya senang, hanya ada keluar rumah, jangan ada pergi main bawa. Selesai, duduklah rumah. Kalau zaman saya dulu nak menjahat pun, zaman saya ni saya ingat lagi, habis kuat jahat. Jahatlah buah, bukan jahat, buah.
Habis buat pun maklum Pinik pokok 5 dekat Gua Rabau kot dia tu. Terjun masuk dalam sungai ni. Berenang timur ujung tu. Hak tu paling jahat. Paling buat. Saya ingat terjun tu bani. Oi, berenang timur pak di depan. Dia ribah rotan dalam air tu. Muak kita pun seluk balik. Oi, saya ingat masa tu. Dia rotan macam peluru masuk ke layar. Cung. Timbul yang mangkit, dia bagi 4,000, dia kata ambil reret balik. Sampai rumah ingatkan habis. Dia ribah pula di rumah. Berbalok tengah belakang, mak saya lah ambil. Dia ambil ke tempat tu duduk sapu. Masa tu maklum perkataan yang paling saya tak boleh terima dengan kepala otak masa tu apa dia? Mak saya kata, ni baba hang tiba ni pasal sayang lah. Hak tu saya tak ada terima. Dia kata budak-budak bodoh tu. Saya kata dia tiba sekerat mampu betul mai habaq kata sayang. Saya tak boleh terima masa tu, tak boleh terima. Ni orang tiba hang, baba tiba hang ni sebab baba sayang kat hang ni. Saya tak boleh terima, aku nak mampu apa kata sayang. Lah ni baru kita tahu bila kita marah anak. Saya habaq ke anak saya tu umur baru 5 tahun, lebih cakap lebih dia budak umur 8 tahun. Tengok pak dia lagu mana. Kalau saya marah dia, saya kata ni abi sayang ni. Sayang apa marah? Dia kata begitu. Dulu kita tak ada terima. Habis dulu ni hang duduk rumah, hang jangan duduk pergi mana. Kita boleh kawal anak-anak kita. Lah saya nak tanya maklum boleh kata dekat anak-anak ataupun cucu, hang jangan duduk pergi mana, duduk tadi. Dia duduk dalam rumah maklum, tetapi dia punya rangkaian dia satu dunia berjalan. Bolehkah saya nak bagi contoh satu benda ni? Bolehkah saya nak bagi contoh? Sekali tuan-tuan kata teruk boleh punya contoh. Bolehkah maklum? Saya minta maaf. Saya nak bagi contoh ni, saya minta maaf dulu. Zaman Pak Long ni dengan zaman saya. Saya bagi satu contoh. Nak sebut menjadi macam, tapi contoh tu lah yang paling kena pun. Nak bagi contoh rokok, saya ingin marah. Jadi saya tak mau bagi contoh rokok, saya bagi contoh ni. Gambar lucah, video lucah. Bolehkah saya nak bagi contoh? Dulu zaman kita ni Pak Long, saya lillahi ta'ala habaq tak pernah tengok. Nak pergi tengok, dia kena pergi beli CD dulu ni. Zaman Pak Long dia tak ada CD, dia ada tape. Nak dapat benda tu, dia kena pergi beli. Bila pergi beli, dia kena ada pula dulu ni DVD player, VCD player. Ingat lagi zaman kita tu? Ketui tu, saya ingat lagi ayah saya beli masa tu. Filem pertama kami tengok dalam VCD player ni, Mami Jarum. Saya ingat lagi ayah saya beli tu. Jenama apa, Sonic lah. Harga RM250. Lepas tu guna lebih kurang 2 minggu, saya duk berebut tengok engkau. Kak nak tengok cerita dia, saya nak tengok Gusti masa tu. Kelain abah dia sakit gigi masa tu. Dia keluar bilik, dia hempuk, bela tak beli. Aku beli nak suruh hampa tengok elok, mana nak kelain, dah hempuk. Pak saya cengih. Kita nak tengok gambar lucah dulu, video lucah. Payah Pak Long. Lah, kita tak tengok. Lah, maklum tak bayar dah. Maklum bagi handphone, semua dia boleh tengok. Tuan-tuan nak kawal macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak kawal macam mana? Allah tak apa, ustaz tak bagi handphone kat dia. Tak bagi handphone kat dia, kita hidup payah nak berhubung. Saya ni maklum ada mahat tahfiz. Budak-budak tu tengah membesar tu. Umur 14, umur 15, umur 16. Cabaran ni cukup dahsyat. Saya biasa tangkap satu budak. Masa saya mengajar di sekolah menengah agama dulu ni. Saya mengajar sekolah menengah agama. Tangkap dia buat main VCD lucah dalam kelas. Tangkap, kita rotan dia apa semua, kata hang ni aku nak bagi kat apa hang. Dia tengok lagu tak takut, dia tak apa, saya nak panggil abah tak apa.
Panggil pak dia main misal bertari. Kita tengok pun gaya. Kita Pak Long ni, saya nak minta maaf dah Pak Long nak abang. Ada apa Ustaz? Cakap pun suara garuk tu. Kau bantu ayah. Ada apa Ustaz? Dia buat apa lah ni? Budak ni. Orang jadah ni kira ada buat masalah. Tak, Pak Long ni ada ni mi dapat tangkap dalam beg dia ni. Pak Long dia buat main CD lucah. Pak dia pun tengok depan belakang. Saya kata lah hati pasang dah budak ni. Pak dia pun sama-sama dia tengok depan belakang, tangan terus naik buah penampang kan, pong. Saya kata padan. Depan dia pun nampak, dia kata apa? Patut aku cari tak jumpa, ambil. Hak pak dia sini tu. Hak pak dia. CD tu hak pak dia. Dia buah penampak tu bukan dia marah anak dia tengok pasal anak dia balas hak dia. Patut aku cari tak jumpa. Ambil. Dia bagi sikit. 15 tahun dulu. Cerita ni 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, 10 tahun dulu. Cabaran tu tak sama dengan law ni. Maklum zaman maklum nak cinta dulu maklum. Lagu mana nak cinta? Saya nak tanya maklum. Payah ke tak? Kena pergi mengorat. Lah kita cinta kalau duduk dalam kawasan ni sama-sama kampung dah bercinta betul tak? Lah ni maklum, anak maklum duduk di Sedang, dia boleh bercinta dengan budak Johor Bahru. Tak keluar rumah, duduklah rumah tak pergi mana. Tapi dia boleh berjalan sampai Johor Bahru. Lah ni pula dia ada pula satu aplikasi, satu program dalam handphone. Dia ni boleh set dalam ni, kalau kita jantan kita nak cari perempuan, kalau perempuan dia nak cari jantan. Ni yang kata fitnah akhir zaman. Tuan-tuan nak cari dulu ni kalau perempuan-perempuan gelek, payah. Nah tak payah. Pelah, titong lah. Minta maaf saya cakap, minta maaf saya cakap. Dalam media sosial ni tuan-tuan, bukan semua. Saya kata nak saya lapit, bukan semua. Tetapi kebanyakan wanita di dalam media sosial serupa tidak ada harga diri. Minta maaf saya sebut, bukan semua, tetapi kebanyakan. Setuju ke tak maklum? Setuju, maklum pun setuju. Jangan marah saya, maklum pun setuju. Setuju ke tak? Kalau tak setuju sila keluar dewan, tanda protes. Setuju ke tak? Setuju. Bukan semua maklum, tetapi kebanyakan dalam TikTok khususnya, dalam IG contohnya, seolah-olah wanita hari ini sebahagian besarnya sudah tidak ada maruah, sudah tidak ada harga diri. Pakaiannya satu, bergeleknya satu. Siap buat video pula. Video dia nak masuk hotel, tulis atas video tu, check in dengan suami sendiri, pangkah. Check in dengan suami orang, right. Realiti malu. Pemilik akaun tersebut adalah wanita. Tu yang saya kata serupa tidak ada harga diri. Ini cabaran akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal. Ini yang dikatakan fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Yang dikatakan orang Islam akan ikut Yahudi ni hatta sampai ke lubang biawak sekalipun. Ni dia. Nak buat macam mana? Kita kena hadap benda ni. Sebab tu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in minta kepada Allah selamatkan mereka daripada fitnah akhir zaman. Minta selamat. Apa dia pasak kepada keselamatan? Kita nak selamat. Apa dia konkretnya?
adalah akidah. Hari ni maklum-maklum nak kata apa dia? Nak selamatkan anak, hantar pergi mengaji agama. Tu je pilihan terakhir tuan-tuan. Yang hantar pergi mengaji agama pun belum tentu selamat. Apatah yang tak reti agama, kompom tak selamat. Nak kata apa? Ini yang saya bimbang tuan-tuan. Saya ada anak, saya bimbang. Ada anak perempuan, cara anak perempuan. Ada anak jantan, dia cara anak jantan. Tara anak kita umur 5 tahun tu pun dia relah telefon lebih pandai daripada kita. Relah telefon. Dia ambil handphone kita buat password 3 hari dia boleh hafal password tu. Tu, 5 tahun baru Pak Long, saya buat password handphone saya, tak mau bagi dia nak buka apa-apa. TikTok ke apa ke. Tata esok lusa tengok dia dah boleh main dah. Hang buat lagu mana ni? Install balik dia boleh hafal kita. Tuan-tuan bayang. Baru 5 tahun. Jari dia duk kelas telefon lebih lembut pada kita. Tambah dengan Mat Long lagi boleh kat dia. Mat Long keras. Dia nak cari nombor telefon anak, nak telefon ni keras dengan ni. Kita kata jangan kuat dengan Mat Long, ikut terkeluar nombor telefon tu je kau. Anak kawan saya baru umur 3 tahun. Oi, main handphone cukup cekap ni, jari ni lembut ni. Umur baru 3 tahun, jalan pun dah rebah ni. Tak budak lah Pak Long, selamat tak selamat ke depan ni wallahu a'lam. Ni mai jahil agama. Bila jahil agama, pemikiran-pemikiran, pahaman-pahaman yang menyeleweng daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mudah untuk menyerap masuk ke dalam diri mereka. Fahaman-fahaman yang menyeleweng, tak dijagalah. Maka mereka itulah yang sebenar-benarnya menanggung payah dan susah betapa meninggikan Islam dan mengembangkannya, setengah ditebusnya agama dengan jiwanya dan setengah menembus agama dengan jiwa dan hartanya. Maka hendaklah besar dan hormatkan mereka itu daripada masa hidupnya dan matinya. Ni kata Nabi SAW, kata Tok Syekh kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ni nak bawa agama ni tuan-tuan, berbeza dengan kita hari ini. Kita kata kita korbankan diri untuk agama, dengan sahabat mengorbankan diri mereka untuk agama. Pak Long, yang mana lebih? Saya nak tanya. Kita duduk dalam bulan Muharram. Bukti dia mana? Tu, bubuk Ashura ada di belakang. Ni jangan ada kelang kabut boleh dapat orang satu nak mandi nak. Dapat orang satu. Kacau bila? Kacau pagi tadi. Boleh kat puak Wahabi bid'ah. Nak terkedarah membayar dengan puak ni. Ini puak Wahabi mana? Saya kadang-kadang tak mau nak berkelahi dengan mereka, tapi tak melawan dia masalah. Puak ni payah tuan-tuan ni. Kadang-kadang dia punya bodoh ni bersanad. Ini masalah ni. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil amalan bersanad. Puak ni bodoh bersanad. Tak dan habis bodoh lama, dia main bodoh baru pula dah. Kemarin saya tengok satu video Ustaz Wahabi ni, duk tikai ke bubuk suara ni pula. Kacau, nak terkedarah membayar. Hujah dia mudah. Pasal apa nak buat bubuk Ashura bulan Muharram? Pasal apa tak buat bulan lain? Jawapan dia mudah. Bulan lain kita ada bubuk lain lagi. Tak kena nak pergi masak bubuk Ashura bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita masak bubuk lembu. Dan tak ada kepercayaan apa pun Adakah kita percaya siapa masak bubuk Ashura pada 10 Muharram maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Tak ada. Cuma adat ni dibuat. Sebab apa letak nama bubuk Ashura sempena 10 Muharram? Pasal apa? Pasal kita puasa. Masak ramai-ramai bagi untuk orang buka puasa. Tak mana bid'ahnya? Aduh bodoh tak berhenti ni pun. Tak putih. Bodoh bersanad ni. Masalah.
Saya tak katakan apa, saya katakan Wahabi, Muhammadah Wahabi ya. Kacau. Orang duk cerita krisis makanan global, dia duk kira bubur Asyura. Apa punya Ni saya kira ambil orang satu. Ni saya nak abang nak makan bubur tu tak nak masuk neraka. Jangan duk takut pula. Balik tak makan. Sebab apa? Ada ustaz tu kata bid'ah haram masuk neraka. Tak nak masuk neraka lah. Kena bubur Asyura tu. Mali tepung beli ke curi? Beli. Beli. Bahan-bahan beli. Orang sedekah. Kalau abang li curi tutuh kot kedai tu tepung tu, jangan duk makan lah, haram. Ni orang sedekah. Masak ramai-ramai tadi kan. Masak tu semua Islam. Laki ke perempuan masak? Laki perempuan. Sambil pegang tangan lepas masak. Dah. Dah kena cek semua lagi bid'ah. Kacau maklum lah. Nak berkedarah membayar zaman lah. Ni kata akhir zaman. Ambil seorang satu balik makan. Tuan-tuan, kita tengok maklum nak. Jangan duk buat hujah. Duk masak bubur Asyura 10 Muharram. Nabi pun tak buat. Itu hujah bodoh nama dia. Itu hujah bodoh. Nabi tak buat. Ya, Nabi tak buat. Kita tanya dia balik. Nabi larang lah. Kita tengok nak jadi bubur Asyura duduk dalam tu dia proses dia macam mana. Yang pertama kita umum. Siapa yang nak masak ni, kita ni insya-Allah sebenar 10 Muharram ni kita nak masak bubur Asyura. Nama dia betul Asyura, hari ke-10 kita panggil bubur Asyura. Nak masak. Jadi tuan-tuan yang nak bersama-sama nak menyediakan bubur Asyura tu dijemput lamai. Pada hanya berapa bulan? 10. 10 hari bulan 8. Kita nak kacau pukul 10 pagi. Contoh. Dah ambil 10 semua lah. 10 hari bulan 8, 10 pagi. Yang nak masak pun 10 orang. Jangan main lebih. Nak ambil sempena tu. Siapa yang nak main masak, main. Hak tak mau main, nak sedekah-sedekah bahan, boleh. Saya nak tanya takat tu dulu. Ada bercanggah dengan agama tak? Ada tak? Kita buat satu benda, ajak orang sedekah bahan. Yang tu agama anjur ke tak? Anjur ke tak? Agama larang tak? Jangan bersedekah. Dalil bersedekah. Kelebihan bersedekah. Baca neri. Tak nak abad. Banyak sangat. Bila mai duduk masak ramai-ramai, menghubungkan silaturahmi ataupun tidak? Masak, packing, sedekah pula edak ke orang. Amalan mulia kan terkutuk. Habislah, dah tahu dah lagu tu, buatlah. Yang nak fikir buat apa? Tengalung kita ni kat muka baru tahu. Saya bukan boleh tekat-tekat lepas tengok cerita Mak Kilau ni, dia jadi cepat panas. Semangat Melayu masuk dalam badan. Saya tak boleh. Kalau saya minggu lepas ceramah maklum panas, mangkit-mangkit bersilat tepi ni, meja ni, duduk balik. Kita darah pahlawan Melayu. Apa? Ternyata cerdik. Ni kita duduk dalam bulan Muharram. Kita sambut baru ni apa dia? Kita sambut baru ni apa dia? Ma'al hijrah. Saya duduk cadang dengan Marli nak bawa Iwan dangdut mai sini. Nak mai buat sebenar Ma'al hijrah, tapi jadual tu tak boleh nak pelaga. Time saya nak mai sini dia ada program. Duk deal baru ni insya-Allah Marli bulan 10 tarikh saya mai mengajar ni. Bulan depan bulan 9, bulan 10. Tarikh saya mai juga hari Selasa, Rabu minggu kedua. Rabu minggu kedua bulan 10 Iwan dangdut akan mai. Maklum nak? Maklum kenal dia? Allah, maklum duk menari depan pentas dia dulu lah. Ni maklum ni pun sakat-sakat kat dulu ni. Kat menikah ni yang slow sikit ni. Dulu Ratu Dangdut Serdang. Bukan siapa tak tahu. Memori daun pisang. Bisa dengar? Dia nak main menyanyi nanti ni. Saya kata memori daun pisang. Dia kata tak boleh. Pasal Amalina tak ada.
Dia kata yang ada pun Husamina. Saya akan berjanji dengan dia lagu dia Memori Dom Ketum. InsyaAllah bulan 10 ni. Pokok sini banyak pokok pisang ke pokok ketum ni. Ke pokok getah. Ni maklum bulan Isra' Mi'raj, bulan Ma'al Hijrah. Kita dengar ustaz-ustaz duk cerita pasal Ma'al Hijrah. Ni kan dia katakan, sahabat dulu nak menebus Islam ni dengan jiwa mereka. Nyawa. Ini yang dikorbankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Keringat, air mata, darah dan nyawa. Bukannya mudah maklum nak bawa Islam kepada kita hari ini. Bukannya mudah. Saya bagi contoh. Kita tengok Isra' Mi'raj. Kita tengok Ma'al Hijrah. Apa mulut dia Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Kita tengok Ma'al Hijrah. Nabi nak keluar daripada Mekah, nak pergi ke Yathrib. Muhajirin. Ada orang bela pun dia tak nak jelas lagi Muhajirin tu sebenarnya. Muhajirin hak hijrah dengan Nabi daripada Mekah ni. Geng Mekah pergi ke Madinah, nama dia Muhajirin. Ansar ustaz, Ansar geng Madinah. Betul Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj orang Madinah. Lepa ni berpecah lama dah. Islam datang satukan lepa. Aus, Khazraj satu. Jadi kumpulan besar. Nama kumpulan ni Ansar geng Madinah yang membantu Muhajirin yang mai daripada Mekah ni. Duk dengar lagu ya. Satu Muharram detik permulaan. Kan pengkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Lagu tu ingat tak belum? Saya baru ni pergi majlis tu, cikgu-cikgu kafar, ustazah kafar menyanyi lagu tu. Oh, dia imbau balik nostalgia lama. Lagu tu pun tak pernah dengar dah lah ni. Saya tak boleh menyanyi. Kalau saya menyanyi lagu tu dia bunyi rap. Saya kita ni bukan menyanyi, kita darah pahlawan, mana boleh menyanyi. Mak kilau mana ada menyanyi tuan-tuan. Dia kerana lawan dia. Dan dia dengar lagu tu Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj. Itulah. Nabi nak keluar maklum. Saya nak tanya maklum nasib gini. Maklum tengok. Pindah. Daripada kota Mekah nak pergi ke Madinah ni maklum. Bukan naik bas. Bukan naik kereta api macam geng umrah tu. Dah. Jalan. Jauh dah maklum. Mekah, Madinah maklum. Oh. Naik bas tu pun 4 kali jaga tidur. Tak sampai lagi. Lena balik. Padang pasir maklum weh. Gurun Sahara bukan gurun Kedah. Gurun Sahara. Padang pasir. Dia tengok pasir. Dia kata tak tahu. Tulah ni yang hang tengok lepas 1400 tahun dah. Hang cuba bayangkan keadaan tu 1400 tahun lepas. Unta nak jalan kat tengah padang pasir pun payah. Tambah kita orang nak jalan tengah padang pasir. Unta tu pun payah. Bayangkan Nabi dan para sahabat tinggal kota Mekah. Tinggal maklum. Keluarga tinggal. Anak-anak tinggal. Perniagaan tinggal. Harta benda tinggal. Kawan sahabat tinggal. Tinggal semua ni. Nak buat apa dia? Demi Islam. Nak buat apa dia? Demi Allah. Nak buat apa dia? Untuk menaikkan agama. Ni yang dia buat. Bukannya mudah. Mus'ab bin Umair. Saya bagi contoh. Anak orang kaya. Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya. Kaya tak kaya dia, minyak esen dia. Saya panggil minyak esen lah. Sini dia panggil minyak esen dulu kan. Macam kok dia kami panggil perfume. Sini dia panggil minyak esen. Minyak esen ni, minyak wangi dia ni maklum kita bau, kita tahu hak dia. Nak abang apa dia? Minyak esen dia orang lain tak boleh beli, mahal. Pakai cerik-cerik tahan 8 jam. Kita pakai sebotol tahan 8 minit. Minyak esen kita. Hak jenis duk tonyoh beli kat pakar Abu tu, gulai lala malaikat subuh, hak tu tengah 8 minit Duk pergi masjid. Tuan-tuan pun nak dekah minyak esen kat masjid, cuba dekah hak mahal.
Ni botol RM5 kita tengok gulai lala. Gulai lala. Apa dia ni gulai lala? Kita bentak balik. Buka-buka. Bau tu pening kepala. Tak ni. Buka pula nama malaikat subuh. Mujur bukan malaikat maut. Cium pula. Allah. Cukup. Pak botol cium balik lagu tu atas mayang pening. Duk tak dekat bendui masjid tu. Cuba tuan-tuan tak yang tu Arabian Out punya. Hak sebutin 400 tau. Kita nak pakai. Boleh ustaz komplain banyak ada bukan salah, tak salah cuma cadangan bagi hak mahal sikit, bukan salah. Tak. Cuma cadangan. Kita duk tonyoh hak sebutin RM5 tu 8 minit hilang. Kita duk heran lepas tu pakai 8 jam duk bau lagi. Iyalah. Sebotol 450. Sebotol spray tu 450. Mus'ab bin Umair kaya maklum perfume dia orang lain tak boleh beli. Sebab apa dia? Mahal. Tapi last sekali kerana Islam dia berhijrah ke Madinah maklum. Mak dia kata Mus'ab, kalau hang pindah dengan Muhammad, hang jangan harap nak dapat harta benda mak. Mus'ab kata mak tak apalah mak tak dapat harta benda mak pun tak apa. Janji jangan halang saya nak bersama dengan Rasulullah. Sampai di Madinah maklum dia meninggal. Maklum masa dia meninggal tu, kain kapan yang nak kapan dia, nak tutup jenazah dia, tak cukup kaki. Tadi bisa dengar kan? Tutup kepala, kaki terselak. Tutup kaki, kepala terbuka. Daripada kaya, jatuh miskin kerana Islam. Kita adakah kerana Islam jatuh miskin? Tak ada. Kerana Islam kaya ada. Ada. Kita kata derita nak buat agama ni, tak nak kerja agama ni. Tak ada derita mana? Derita mana maklum? Dakwah lah teruk macam mana? Tak teruk main mengajar. Iyalah daripada Kodia main sini. Ni minta izin mari malam ni nak berhenti awal sikit. Sebab nak balik packing. Esok pukul 7 pagi saya nak kena keluar pergi ke Kelantan. Esok malam, lusa malam, 2 malam di Kelantan. Habis ceramah di Kelantan, di Kota Baru malam lusa. Malam lusa kena tikam balik main pula. Hari Jumaat malam ceramah di Kota Baru. Lepas ceramah tikam balik pukul 10 pagi hari Sabtu ada ceramah di Kedah lah. Weh, teruk ustaz? Tak teruk. Saya naik kereta bukan naik unta. Saya lena sebelah driver 2 orang. Kereta jangan berhenti, hang mengantuk yang nak sambung. Kadang-kadang bertukar driver sambil kereta duduk jalan ni. Hebat ustaz. Ya, dalam mimpi. Teruk lah. Tak teruk maklum Nabi ceramah, dakwah Rasulullah masa tu, yang menjadi galang ganti dia apa dia? Nyawa. Nyawa. Yang menjadi galang gantinya adalah nyawa. Hei, bukan satu benda yang mudah. Sebab tu tiba-tiba kita nak pergi hina sahabat waktu lah. Tak guna apa. Maklum. Teropong diri kita balik. Pengorbanan kita terhadap agama nak dibandingkan pengorbanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap agama, langit dan bumi. Langit dan bumi. Tu kata Tok Syekh kita, jangan hina para sahabat. Masalah 31. Membesarkan tabi'in dan memuliakan mereka. Tabi'in ni siapa dia? Golongan selepas sahabat. Lepas ni tak dan bertemu dengan Rasulullah. Lepas tak dan mengaji dengan Rasulullah. Lepas tak dan duduk dengan Rasulullah. Lepas dan bertemu dengan para sahabat. Nama dia tabi'in. Hak tu yang kita ada dengar. Orang baca tahlil kan. Summa ila arwahihim minas sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'in. Dia kata apa dia tu imam tu gagah? Tak, bukan gagah. Memang sebut lagu tu. Tabi'in atba' tabi'in. Selepas tu
Aminas sahabati wa tabi'in ni kata imam tu gagak. Dah, bukan gagak, hang tu tak hati. Sebut dia orang tu gitu. Baik, sungguhnya dengan sebotong sabda Nabi dalam masalah 29 itu menunjukkan wajib, garis petang wajib tu. Hukum dia apa dia? Wajib maklum. Apa dia hukum wajib maklum? Kena buat. Mau tak buat, dosa. Hukum wajib ni apa dia? Kena buat. Mau tak buat, dosa. Wajib kena buat ni apa dia? Membesarkan dan hormatkan tabi'in. Karena sabda Nabi, aku pesan pada sekalian kamu, kemudian daripada kamu besarkan dan hormatkan sahabat-sahabatku, hendaklah kamu besar dan hormatkan orang-orang yang mengiringi mereka itu, yaitu tabi'in. Garis kita tu, orang-orang yang mengiringi mereka itu, yakni tabi'in. Siapa dia golongan lepas tu? Nama dia tabi'in. Kerana orang-orang tabi'in itulah yang menerima apa pengajaran dan sabdanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Daripada segala sahabat itu disampaikannya. Maka sekalian orang di belakangnya dengan cukup benar dan amanah. Tabi'in ni maklum, orang yang cukup benar dan orang yang cukup beramanah. Agama ni sampai kepada kita kerana sifat amanah daripada mereka. Kalau mereka gelong, kita pun dapat hak gelong. Tara mereka ni betul dapat kat kita betul pun kita gelong, tambah mereka gelong. Macam mana tu Ustaz? Tara mereka tu betul mai kat kita pun sampai kat kita gelong, tambah kalau mereka gelong daripada awal. Tara mereka betul pun kita gelong, tambah mereka gelong, lagi gelong kita. Quran sampai kat kita, mereka tak tipu. Dulu Quran mana ada ditulis macam ni? Semua pakai apa? Lepas tu dibukukan selepas kewafatan Nabi. Masa Nabi ada, Nabi tak benar, takut bercampur di antara Quran dan hadis. Selepas Nabi wafat, baru mereka kata, mau kita tak bukukan Quran ni, tak ada sampai kepada puak-puak lepas ni. Okay? Tara Quran dibukukan tu haram tak apa, tambah tak dibukukan. Tambah dibukukan elok duduk dalam merak tu, baris siap tu membaca haram tak betul, tambah tak ada baris. Tak ada baris tu. Fa'tarafau. Apa dia ada fa'tarafau pula dah. Tu fa'tarafu. Fa'tarafu dia baca fa'tarafau. Baca. Orang baca waqaf ibtidak ikut tajwid, dia waqaf ibtidak ikut suka. Tanya maklum, buat maklum orang ni, dia kata bunyi sedap. Oi, bukan bunyi sedap maklum, kena ikut tajwid, bukan ikut sedap. Ada saya mengajar dulu ni, tok-tok pondok saya. Tok ni tara Quran duduk depan tu pun dia baca tak betul. Tara Quran duduk depan. Dia wow ni dia suka tinggal. Wallazi boleh kat dia jadi allazi. Saya kata tu wallazi wow tu duk simpan buat apa? Dia jawab balik, simpan nak main dengan ustaz dah ni, dia kata. Tak kacau. Kita marah, wow tu duk simpan buat apa? Dia kata simpan nak main dengan ustaz petang ni. Nak marah tuk-tuk, tak marah hangat. Tu tara duduk depan mata. Tara duduk depan mata pun tak betul, tambah tak ada depan mata, lagi cerah masa depan. Ni sifat benar, bertanggungjawabnya mereka, beramanahnya mereka ni maklum. Sebab tu kita kena ucapkan terima kasih banyak-banyak kat mereka. Allah. Maka jadilah kembang agama Islam mereka itu, dan kekal apa hukum dalam Al-Quran dan Sunnah hingga kepada kita hari ini. Sebab mereka ni betul, sebab mereka ni benarlah, hukum tu berkekalan sampai kita hari ini. Oleh itu wajib muliakan mereka itu dan hormatkan dan mendoakan semuanya. Sebab tu dalam doa kita ni adab, jangan lupa doa kepada mereka ni. Doa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada kaum kerabat baginda, doa kepada para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Doa kepada tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama salaf dan khalaf, sampai kepada guru-guru kita yang telah pergi meninggalkan kita. Kena doa maklum.
Kita nak buat apa lagi? Orang yang dah mati ni, orang yang dah tak ada, orang yang dah meninggal ni, kita nak balas jasa mereka ni lagu mana? Tak doa. Sebab tu jangan duk ikut kata-kata Pak Wahabi tak sampai lah, sampai. Jangan duk ikut Pak ni. Pak Wahabi ni, mereka tak ada adab dengan para sahabat, mereka tak ada adab dengan Nabi, mereka tak ada adab dengan ulama. Tak ada adab. Mereka merasakan mereka aja betul. Kita mengaji agama ni nak cari tak mana kita salah. Tapi Pak Wahabi mengaji agama nak tengok tak mana ulama salah. Tak sama dengan kita. Kita mengaji agama nak teropong dari kita tak mana kita tak betul. Nak teropong orang tak betul. Apa teropong dari kita tak betul tak mana? Mengaji agama ni seolah-olah ambil teropong diri sendiri. Bukan ambil teropong duk teropong orang. Pak Wahabi, dia mengaji agama, dia ambil teropong, dia duk teropong tak mana ulama tak betul. Hak ni beza kita dengan Pak Wahabi. Sebab tu kita tak boleh ikut gaya mereka. Sebab tu kita tak boleh bagi mereka main mengajar tempat kita. Sebab tak sama. Kita nak cari tak mana kita tak betul. Mereka nak cari tak mana orang lain tak betul. Sama ke? Jawapannya tak sama. Bila tak sama, jangan diikut lah. Tu. Boleh faham ke maklum? Macam lapak bong suara apa? Mau lapak kita berhenti makan. Dia nak habis dah. Ni stesen nak sampai dah. Stesen sampai kita berhenti lah. Dia bukan boleh melarut dengan maklum. Ni 9 setengah dah ni. Awal aku tak betul lah maklum. Awal saya nak sampai kira apa? Baju tak packing apa, tak packing esok nak keluar awal pula. Kata Sayyidina Umar lagi, thumma yabshul kadhibu hatta yahlif ar-rajulu wala yustahlafu. Kemudian daripada itu jadi kembang dan tersiar bohong hingga bersumpah seorang lelaki supaya percaya orang-orang akan dia dan terlindung bohongnya dengan sumpahnya itu padahal tiada dipinta sumpah tu padanya. Dia akan main lagi satu perangai ni apa dia? Orang berbohong dengan sumpah. Soalan yang saya nak tanya maklum, satu soalan, jawab kuat. Ada lagi tak golongan nila ni? Ada. Terutamanya puak-puak Arab. Arab ni maklum, dia nak kemas wallah. La wallah. Hai wallah. Kita tak minta dia pun. Tamah-tamah kita ngorak perempuan pula. Jantan ni laki orang. Dia duk ngorak satu janda. Janda tu kata, you ni husband orang ke? Tak, sumpah, tak. Tak minta pun. Orang Melayu pula kata apa? Tak elok main dengan sumpah-sumpah. Orang Melayu. Ni dia main ni maklum ni. Dia nak perkukuh pembohongan dia. Dia bersumpah. Dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Aku tak bohong lah. Padahal bohong. Bohong. Ni Nabi kata dia akan main ni. Sumpah ni jadi mainan. Sumpah ni dia akan main satu zaman. Orang dah tak takut dengan sumpah dah. Sumpah jadi mainan. Kadang-kadang dia bersumpah untuk memperkukuhkan pembohongan dia. Dia bersumpah nak memperkemaskan pembohongan dia. Itu dia main masalah 32. Bersumpah bohong itu banyak tersiarnya. Dia tulis tu. Sesungguhnya bab ini bacalah bulan hadapan. Dalam kitab saya kata lagu tu. Betul tak? Sungguhnya bab ini baca dah pada bulan depan. Wallahu alam. Saya nak baca tapi kitab ni tak bagi baca, dia suruh sambung bulan depan. Wallahu alam. Tanda habis tu. Jadi akan main cerita bulan depan ni perangai-perangai orang lagu ni. Perangai-perangai orang yang nak bohong dan nak memperkukuhkan pembohongan dia, dia bersumpah. Hak Nabi duk habaq dulu ni maklum 1400 tahun dulu ni. Nabi duk habaq ni, la ni pakat duk main depan mata dia satu, dia duk main depan mata satu, dia duk main depan mata satu. Sebab tu Nabi ni dia bercakap bukan dengan hawa nafsu tetapi dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia tak bercakap dengan hawa nafsu tetapi Nabi bercakap dengan wahyu. Nabi habaq dulu, la pakat duk jadilah. Satu pekat duk jadilah.
Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan yang selamat daripada fitnah akhir zaman ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi untuk malam ni saya rasa dekat tu dulu. Kita berhenti awal sikit lah maklum, baru dekat-dekat sejam. Tidak kita duduk lajak sejam 15, sejam 10. Malam ni berhenti awal sikit. Saya nak balik. Nak buat persiapan esok nak bertolak ke bumi Serambi Mekah, Kelantan, Darul Naim pula. Doalah dan mudah-mudahan selamat sampai dan selamat balik. InsyaAllah. Nah. Jadi untuk malam ni sekadar ni dulu. Siapa nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana lah. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secik RM22, dan juga dekat belakang tu juga ada produk-produk yang abang kita bawa. Boleh tengoklah yang mana keperluan kita boleh beli insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.